Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bertemu di alam maya ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mubarak ini. Semoga segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan yang mubarak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini saya akan berkongsi satu pesanan berkaitan dengan Al-Quran Karim, satu wasiat, satu pesanan yang dibuat oleh Dr. Muhammad Muhaisni Hafizahullah. Dr. Muhammad Muhaisni Hafizahullah ini, dia ini merupakan warga Arab, merupakan seorang imam yang memiliki suara yang sangat sedap. Kalau kita buka YouTube, kalau kita type nama Syekh Muhammad Husaini Muhaisni, akan keluarlah banyak rakaman-rakaman audio dia. Khususnya ketika mana dia menjadi imam tarawih. Jadi seorang hafiz Quran, dia telah berjaya menghafaz Quran ketika usianya 12 tahun, 12 tahun. Pada usia 14 tahun dia sudah mula dilantik menjadi imam. Dia juga dikatakan merupakan qari ataupun qari senior di Makkah ataupun di Saudi. Baik, apa pesanan dia secara ringkas? Dia pesan ketika apa adab ketika membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pesanan dia ni, saya yang menyampaikan ni, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, kita sama-sama dapat mengambil pengajaran, dapat mengambil iktibar ataupun mengambil panduan apa yang dipesan oleh Dr. Muhammad Muhaisni Hafizahullah ni. Yang pertama dia kata, ini yang dah diterjemah lah. Kalau kita buka dalam YouTube, kalau kita buka dalam Google memang ada. Cuma saya bawa di sini untuk kita berkongsi, untuk kita sama-sama mengambil pengajaran. Yang pertama dikatakan, la tu'til Quran fadlatul waqtak, waktuka. Maksudnya jangan engkau berikan ataupun engkau fokus membaca Al-Quran ni pada lebihan waktumu. Maknanya apa? Maknanya bila kita baca Al-Quran ni masa kita free baru kita baca. Ini kita sepatutnya sebagai umat Islam, kita elakkan gini. Sepatutnya apa? Sepatutnya kita kena khususkan waktu tertentu untuk kita membaca Al-Quran. Jangan kita tunggu masa kita free, masa kita lapang sahaja baru kita baca Al-Quran. Sebagai contoh, mungkin kita boleh tetapkan setiap kali selepas solat fardu kita baca Al-Quran. Sedikit ke banyak ke muka surat itu kemudian. Yang penting kita tetapkan waktu yang tertentu. Setiap kali selepas solat fardu contoh, ataupun setiap kali sebelum kita melakukan solat fardu contoh, ataupun waktu-waktu tertentu mengikut kelapangan ataupun mengikut waktu yang kita rasa kita tidak terlalu sibuk, kita tetapkan waktu-waktu tersebut. Bukan tunggu waktu kita free baru kita nak baca, tanpa kita menetapkan waktu-waktu yang tertentu. Itu yang pertama dia kata. Yang kedua dia pesan, sebelum membaca Al-Quran, perbaharuilah wuduk. Kemudian menghadaplah ke arah qiblat. Okey, ini pesan. Maknanya kita sebaik-baiknya kita kata yang paling bagus sebelum kita baca Quran, kan, walaupun mungkin kita pegang kita Quran kita tu Quran terjemahan, kan, jadi tak perlu kepada wuduk, tapi sebaik-baiknya tak kisahlah sama ada kita pegang tu Quran terjemahan ataupun tafsir dan sebagainya, ataupun kita pegang handphone, kita baca Quran daripada handphone, adalah lebih bagus kita ada wuduk, kita ada wuduk ketika mana kita membaca Quran tersebut. Kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita mulakan dengan bacaan isti'azah, kemudian basmalah, yakni bismillah. Isti'azah ni apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, kan? Kemudian barulah kita baca ayat-ayat Al-Quran yang seterusnya tu. Itu yang kedua. Sebelum baca Quran, perbaharui wuduk, hadap kiblat. Kemudian kita mulakan dengan ta'awuz, kemudian kita baca dengan basmalah, kemudian baru kita baca ayat. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dipesan oleh Dr. Muhammad Muhaisni Hafizahullah ni, apa dia pesan?
hendaklah kita menjaga kekuatan suara kita ni. Mana kekuatan suara kita ni mestilah sederhana. Masa kita baca Quran tu kena sederhana je. Jangan terlalu kuat sehingga kita rasa penat dan rasa mengganggu, sampai sakit, anak tekak. Sebab apa? Sebab bacaan kita terlalu kuat. Ataupun dia pesan juga jangan terlalu perlahan sehingga kita rasa macam rasa bosan, rasa mengantuk, jadi kita kena jaga bacaan kita, jangan terlalu cepat, jangan terlalu suara itu jangan terlalu kuat ataupun jangan terlalu perlahan, sederhana sahaja. Sederhana sahaja. Sebab kalau kita baca laju, ada kemungkinan kita tersalah dari segi bacaan, menyebabkan kita terpotong-potong. Bacaan kita, ayat kita tu terpotong-potong disebabkan oleh kesilapan kita ketika membaca. Dan kalau kita baca perlahan pula kan, mungkin kita akan rasa jemu kan, rasa mengantuk. Sebab kita tak dengar suara-suara kita. Sebab tu dia bergantung kepada kita lah Kalau kita orang yang mahir dari segi bacaan Al-Quran kan, bacaan kita lancar kan, fasih dan sebagainya, bacaan kita mungkin boleh laju sikit. Tapi bagi orang yang masih lagi proses belajar membaca Al-Quran dengan baik, maka kalau dia baca dengan suara yang kuat, laju, dengan laju lagi, dia terdedah kepada melakukan banyak kesilapan ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi yang ketiga ni suara tu sederhana. Mungkin kalau kita baca dalam masjid kan, jangan kita kuatkan suara kita sehingga mengganggu orang lain. Ataupun kita baca Quran sehingga mengganggu rakan-rakan kita yang juga yang sedang membaca Al-Quran. Maka kita kena jaga. Cukup sekadar sederhana sahaja suara kita itu. Ini pesanan yang ketiga. Dia ada banyak lagi pesanan. InsyaAllah pesanan yang lain-lain kita akan sambung pada siri-siri yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil kesempatan di bulan Ramadan yang mubarak ini untuk kita meningkatkan bacaan-bacaan Al-Quran kita, meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh yang layak untuk diberi ganjaran pahala untuk kita ketika mana kita di hari akhirat kelak kan, kita boleh Al-Quran ini menjadi syafaat kepada kita. Sekian dulu, insya-Allah kita akan sambung pesanan-pesanan lain pada siri-siri yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.